أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله القائل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil am, iaitu orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, iaitu berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, iaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan memperkatakan tajuk golongan yang tidak diterima amalannya. Ingatlah bahawa setiap amalan yang kita lakukan di dunia ini akan diperhitungkan di dalam mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak sekali-kali menzalimi hamba-hambanya. Setiap amalan seseorang di akhirat nanti akan dibentangkan dan ada amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ada pula amalan yang akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang dibacakan di awal khutbah tadi dalam surah Al-Furqan ayat 23 bermaksud, dan kami tujukan perbicaraan kepada apa yang mereka telah kerjakan dari jenis amal yang mereka pandang baik, lalu kami jadikan dia terbuang sebagai debu yang berterbangan. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa di akhirat nanti terdapat golongan yang ketika hidupnya di dunia dahulu membawa banyak amalan yang mereka pandang ia sebagai amalan yang baik, namun setelah diperhitungkan amalan, semua amalan itu menjadi hancur lebur bagaikan debu yang berterbangan setelah ditiup angin yang kuat. Ini kerana tiada sedikit pun amalannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amalan seseorang itu tertolak bukanlah sebab kerana mereka tidak beramal, akan tetapi amalan yang mereka lakukan ketika hidup di dunia dahulu telah dicemarkan dengan sifat-sifat mazmumah seperti takbur, riak, sombong dan seumpamanya. Terdapat beberapa hadis yang menerangkan tentang perkara-perkara yang boleh menyebabkan amalan seseorang itu tertolak dan tidak diterima. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud,
di hari akhirat nanti akan ada orang pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala bicarakan, iaitu seseorang yang mati syahid, lalu dia dibawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan diingatkan nikmat yang diberikan kepadanya, dan dia mengetahuinya. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, apakah yang telah kamu amalkan dengannya? Dia berkata, aku telah berperang kerana hendak menegakkan agamamu sehingga aku mati syahid. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, kamu bohong. Sebenarnya kamu berperang supaya orang lain memuji kamu seorang yang berani. Maka sememangnya mereka mengatakan begitu. Kemudian Allah memerintahkan supaya dia diseret dengan menyembamkan mukanya sehingga dicampak ke dalam neraka. Justru sidang Jumaat yang dirahmati Allah justru mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin menyeru para jamaah sekalian agar sentiasa memastikan setiap amalan yang dilakukan hendaklah dilakukan dengan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut kehendak syarak. Selain daripada itu, setiap amal ibadat yang hendak dilakukan perlulah didasari dengan ilmu. Sadaqallah. Assalamualaikum.